Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصارنا واشرح به سرورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقو به جناننا وقو به عزمنا وأسرع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberikan ruang dan peluang lagi pada hari ini, pada hari Isnin, minggu yang keempat, untuk kita bertemu kembali dalam kuliah duha kita dan pengajian harfiah, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita. Okey. Cuma kali ini kita ada live di FB lah. Mudah-mudahan rakan-rakan yang berada di rumah ataupun berada di mana-mana, insya-Allah boleh akses sama-sama, insya-Allah. Hari ini kita akan masuk kepada surah seterusnya. Surah yang ke-109 mengikut tartibus surah. Okay. Surah ke-109 mengikut surah. Pada halaman ke-603. Surah yang teramat famous dalam kalangan kita. Okay. Dalam solat pun selalu bawa surah ini, iaitu surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat siapakah golongan yang kafir yang dimaksudkan ini, dan adakah dia bertepatan dengan pemahaman kita. Okay, mungkin barangkali kita cuma ingat orang kafir ini orang yang tak beriman je lah. Kan orang yang tolak Quran dan sebagainya. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Surah ke-109 tergolong dalam Makkiyah, yang turun sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita bab Makkiyah ini pastinya berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang masyarakat Mekah ketika itu. Okey, baik, kita lihat ayat yang pertama. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu sama-sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alright. Okay, baik. Surah ini kalau dalam sebahagian tafsir bila bercerita berkaitan tentang pengharaman arak, ada kisah berkaitan tentang sahabat Nabi yang menjadi imam. Dan jadi imam ketika itu, dia ulang-ulang tak jumpa ujung dia macam mana. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Ulang-ulang tak jumpa hujung dia. Okay? Bukan ni cerita zaman sekarang aja. Zaman sahabat ada berlaku. Sebab itu Allah turunkan perintah pengharaman arak. Ketika awal arak tak diharamkan. Jadi mereka ini menjadi tabiat. Arak ini sebagai satu minuman rasmi lah, rasmi. Ataupun pengamalan mereka. Sebelum solat minum sebagainya, satu hari itu mereka minum, waktu solat sampai. Dan sahabatnya keadaan mabuk, lalu jadi imam tu tak jumpa hujung dia macam mana. Lalu turun perintah berkaitan tentang la taqrabus solata wa antum sukara. Wahai beriman, kata Allah, jangan dirikan solat sehingga ke mana kamu rasa mabuk dan sebagainya. Okey, itu antara awal lah pemahaman arak. Baik. Cuba tak nak cerita tentang tu. Cerita berkaitan tentang ayat ni. Okey, satu, mari kita lihat.
Allah gunakan dalam surah Al-Kafirun ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, baik. Satu, kita lihat mula-mula pada kalimah Qul. Nampak tak tulisan tu? Alright, okey. Kalimah Qul ni, katakanlah. Dia fa'lun amara. Katakanlah. Erti kata, jadi Al-Quran sebut Qul, erti kata diperintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk katakan. Artinya Nabi tak gelarkan mereka. Gelar apa? Gelar ujung ni, Al-Kafirun ni. Orang-orang yang kufur. Orang-orang kafir. Nabi tak panggil mereka, tapi Allah perintahkan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Siapa? Dalam sebahagian tafsir, dalam kebanyakan tafsir, sama ada tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir At-Tabari ke, tafsir dan sebagainya, golongan kafir ini ditujukan kepada orang musyrik. Orang musyrik. Sebab tengok di segi ayat, surah ni turun di Mekah, Makiyah. Dan ketika itu ramai mereka yang diajak beriman, mereka tak nak beriman. Bahkan mereka percaya Allah itu ada. Allah itu wujud. Jadi mereka ni musyrik apa? Sekutukan Allah. Sekutukan Allah. Dia menduakan Allah lah. Itu orang musyrik. Dan nanti pendapat kata ditujukan kepada mereka. Baik, nanti kita uras apakah kalimah kafir dan sebagainya. Erti kata di sini Allah yang perintahkan Nabi untuk panggil mereka ini yang menentang Allah dan sebagainya, yang tak terima, sebagai golongan yang kufur. Baik. Artinya datang perintah daripada Allah. Allah yang gelarkan mereka. Satu. Nanti kita ulas siapa orang kafir ini. Yang kedua, kalimah ya ayyuha. Ini kalimah seru lah. Ya nida, seruan, seru. Dan keadaan yang orang kata formal lah, formal. Yang serius, ya ayyuha. Ketika kata satu seruan yang serius. Kita lihat daripada awal kita bincangkan tentang harfiah juzuk amma ini, daripada ad-duha sampailah sekarang daripada ucapan yang tak ada keseruan lagi. Sampai pada Al-Kafirun dia ada ya ayyuha. Allah pesan, wahai Muhammad, sebutkan dengan serius orang-orang macam ni. Panggilan ya wahai. Wahai sekaliannya. Baik. Kafir. Kalimah kafirun, kafirin, kalimah yang merujuk kepada golongan kafir ini. Lihat pada alif lam ni. Dipanggil alif lam ma'rifah. Erti kata ia ditujukan kepada orang yang tertentu. Bila kita baca Al-Quran, jumpa ada alif lam pengenalan, ma'rifah ini, dia ditujukan kepada orang yang tertentu. Ada perbincangannya. Sebagian para ulama kata golongan yang musyrik. Sebahagian kata ada golongan yang lain. Sebab apa? Dalam Al-Quran, kalimah yang menyebut berkaitan tentang kafir. Saya padam sini. Tepilah. Baik. Dalam Al-Quran, kalimah yang menyebut berkaitan tentang kafir. Kafirun daripada kalimah kafaro. Kafaro. Dan di situ ada pengertian kafaro, artinya tutup. Kafaro, tutup. Sama macam kalimah khatam, khatamah.
Nampak? Silau. Sengitkan bot ke sengitkan ni? Sengitkan bot ya. Okey, alright. Sini nampak, akak nampak? Nampak Okey. Kafara tutup. Okey. Kafirun daripada asal kalimah kafaro. Artinya ada pengertian artinya tutup. Sama macam khatam. Khatam pun tutup rapat. Okey. Ataupun mughlaq dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran kalimah yang berkaitan tentang kafaro ataupun fa'al perbuatan yang disebut yukaffiru. Yukaffiru. Yukafir ataupun yakfuruna, yakfuruna, yakfirina. Okey. Keseluruhan ini termasuklah dengan kalimah kafar dan sebagainya, semuanya dalam Al-Quran 525 kali diulang dalam Al-Quran. Okay. Kalimah kafara, yukaffiru, yakfurun, yakfirun dan sebagainya, termasuklah al-kafirun, al-kafiru, firuna, kafiro dan sebagainya 525 kali. Okay. Dia mengatasi kalimah iman. Kalimah iman amanu sekitar 280. Okey, itu kalimah iman. Dan kalimah yang kafirun ni sahaja. Sama juga dengan kafirin, dalam Al-Quran diulang 75 kali secara jamak. Apa jamak? Ramai. Okey. Kalau seorang al-kafiru. Okey, dan ni 2 kali je. 2 kali je. Okey. Tapi yang jamak ni ramai. 75 kali dalam Quran. Okey. Golongan yang lebih dahsyat lagi, Allah sebut kalimat perbuatan mereka al-kuffar. Al-kuffar. Allah ulang dalam Quran sebanyak 15 kali. Okey. Ni nombor-nombor ni dah masuk dalam ni dah. Dah masuk sekali dah. Cuma saya nak terangkan, kenapa dalam Al-Quran begitu banyaknya kalimah yang berkaitan tentang kufur ni. Sekalipun dalam tafsir, uraian para ulama tafsir, ini mungkin untuk orang yang musyrik. Tetapi boleh jadi juga orang yang beriman pun jatuh dalam golongan ini. Okey? Kenapa? Kita lihat kalimah kafara yukaffiruna. Okey? Yang pertama, terjemahan pengertian kita baca harfiah, satu benar. Dia memang ditujukan kepada orang yang betul-betul ataupun yang benar-benar kafir. Okay. Yang pertama boleh jadi memang ditujukan kepada orang yang memang kufur lah. Memang. Okay. Yang memang kufur. Apa yang memang kufur ini? Yang tolak Islam. Okey, yang tolak Islam. Yang tolak Islam. Kan? Tak percaya Allah. Tak percaya Allah. Tak percaya Nabi dan sebagainya lah. Okey, tak percaya Nabi. Ini pengertian yang pertama. Okay. Tentang kalimah kafara ni, tentang kalimah kufur, tentang kalimah kafirun dan sebagainya. Boleh jadi, katakanlah kepada mereka kafir tadi, orang yang tolak Islam ni. Boleh jadi. Okay. Sebab nanti kita cerita ayat kedua, tiga, empat dan sebagainya. Okay. Kita lihat. Yang kedua, pengertian kufur juga ditujukan kepada mereka yang beriman. Okey. Ini yang kedua, orang yang beriman tapi orang beriman yang ingkar perintah Allah. Orang beriman yang ingkar. Saya besarkan ingkar ini. Ingkar perintah Allah. Perintah Allah.
Okey, nampak tak tu? Boleh ya? Baik. Yang kedua, istilah kafirun boleh jadi ditujukan kepada orang yang beriman, yang engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antara ayatnya yang boleh kita lihat, contoh. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah contohnya. Okay. Lihat pada muka surat yang ke-5. 5 pula. Bukan. Okey, surat yang ke-7. Surah Al-Baqarah halaman yang ke-7. Ayat ke-39. Kita buka Al-Quran halaman ke-7 ayat 39. Apa awalnya? Wallazina kafaru. Okey. Dan mereka ataupun dan orang-orang yang kafaru, yang kufur, yang engkar, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Siapa yang baca Al-Quran dan beriman lah. Orang yang tolak Islam, yang tak percaya Allah, tak percaya Nabi, tak baca Quran dah. Apa yang nak baca? Bermasa lah kan. Jadi kita yang beriman ni baca Quran. Tapi ada kalangan mereka yang engkar perintah Allah, yang cuba dustakan ayat Allah. Allah sebut ulaika ashabun nar. Mereka itu termasuk dalam penghuni neraka Allah. Jadi boleh jadi, okey, kebarang kalian Allah tujukan golongan yang kufur ini kepada orang yang beriman yang engkar perintah Allah. Apa perintah Allah? Contoh, Iqra, baca Quran. Baca Quran perintah Allah. Cuma kita sebut, tak payahlah baca, buang masa lah, biar aku buat benda lain. Tu, engkar perintah Allah. Mungkin boleh jadi golongan yang kufur. Sebab Iqra ni perintah Allah. Allah perintahkan solat bukan peringkat awal kenabian dah. Perintah solat turun selepas tahun ke-10 kenabian. Peringkat awal mula-mula apa turun? Iqra dulu. Bacalah kata Allah. Bila mana kita ni hamba mengaku Allah tu Tuhan, maka kita hamba Allah, baca Quran. Itu tanda kita hamba Allah. Sebab dalam surah Al-Kafirun ni ada kalimah ta'budun. Asal kalimah abdun, hamba. Okey? Jadi boleh jadi kafirun jatuh kepada pengertian orang yang beriman yang engkar perintah Allah. Baca Quran, solat, zakat, puasa, itu perintah pada Allah. Boleh jadi ditujukan kepada golongan yang kedua ini. Jadi tak mesti ni yang pertama. Dah yang kedua. Baik, kebarang kalian dia. Yang ketiga. Kalimah kafara yukafiru juga dalam Quran Allah gambarkan siapa yang ketiga ini? Golongan yang kufur nikmat. Golongan yang kufur nikmat. Siapa golongan kufur nikmat ni? Golongan yang tak bersyukur. Golongan yang tak bersyukur. Okey, yang tak bersyukur. Tadi beriman, mengaku beriman. Tapi Allah perintahkan tutup aurat, tak nak tutup aurat. Solat, tak payahlah. Puasa, alah leceh lah puasa, nanti lah. Kan. Quran, alah tak apa, muda lagi kot, nantilah. Agak dah nak ujung-ujung ni baru baca Quran kot, kalau sempat lah. Okey. Yang ketiga boleh jadi pada golongan yang kufur nikmat. Baik, dekat mana? Allah perkenalkan kita. Buka surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Okey. Pada halaman ke-256. Okey.
ayat yang ke-7 tu. Jumpa? Okay. Ayat yang biasa kita baca, famous ayat ni. Wa itta'azzana rabbukum. Yang famousnya biasa orang ambil daripada la in syakartum. Kan? Kadang-kadang dekat masjid, surau-surau letakkan khot dinding, ingat sungguh-sungguh. Kan disebut wa itta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika mana Allah memperingatkan. Azan ni kan azan, panggilan, ingat dan sebagainya. La in syakartum, sesungguhnya syakartum, jika kamu mensyukuri akan nikmat Allah, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat tadi. Wala in kafartum, dan seandainya kamu kufur, kan orang beri nikmat ni macam-macam. Orang beriman pun dapat nikmat, yang tak beriman pun dapat nikmat. Tapi alangkah sedihnya orang beriman yang dapat nikmat Allah sebut wala in kafartum. Dan jika kamu kufur nikmat, ketika kata tak bersyukur. Sebab sebelum tadi la in syakartum, kan syukur, ya Allah ada rezeki ni, ya Allah dah tambahkan. Kalau tak bersyukur kepada Allah, bukan Allah kata nikmat tu kurang tak? Allah sebut inna azabi la syadid, ketahuilah azab aku amat pedih. Jadi boleh jadi juga kalimah kafirun ini ditujukan kepada golongan yang kufur nikmat. Hai manusia, kau ada nikmat sekian, apa yang kau buat? Kesihatan yang dibagi, apa yang kamu lakukan? Kepandaian yang ada, apa yang dibagi, apa yang dilakukan? Sebab tu ada sebagian para ulama kata kepandaian, kebijaksanaan ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Tetapi kebodohan dan kejahilan tu pilihan manusia tu sendiri. Kita nakkan bijak, nak pandai, gunakan anugerah dengan baik. Tak naklah pergi belajar, payahlah kita buat pilihan untuk jadi jahil. Tu tak nak pandai tu. Sebab boleh jadi ayat ini tujukan kepada golongan yang ketiga ini. Okey, baik. Yang keempat, pengertian yang keempat kalimah kafara ini, okey. Baik, kita rujuk dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat ke-64. Muka surat 119. Ayat 68. Sorry. Muka surat 119 ayat ke-68. Okey. Allah sebut qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai ahli kitab. Kan Al-Quran dikira kitab tak? Kitablah, kitab Allah SWT. Jadi boleh tujukan juga ini pada kita semua. Lastum ala syai'in, kata Allah. Kamu tidak akan dipandang, tidak akan dikirakan beragama, mengaku Islam, tapi Quran buat hantaran kahwin dia perangkat awal. Lepas tu simpan ke almari rumah, tak baca dah. Mengaku Islam, tapi Quran baca time ada kematian aja, baru baca Yasin bagi orang dan sebagainya. Ataupun Ramadan barulah buat tadarus Quran dan sebagainya. Lain tak ada. Allah sebut, wahai ahli kitab, kamu tidak sedikit pun dikira beragama. Hatta tuqimut Taurat, sehingga kamu menegakkan apa dalam Taurat. Ini untuk orang Taurat lah. Okay? Wal Injil, dan juga kitab Injil. Lepas tu sebut wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa sahaja yang diturunkan kepada kamu daripada Allah, yakni Al-Quran lah. Kan apa yang sampai kepada kita hari ini Al-Quran lah. Kita baca Quran hari-hari, ada ayat yang kadang-kadang Allah tegur kita, kita ingat maksud dan sebagainya. Ada kata
wala yazidanna katsiran minhum, dan terlalu banyak yang menambahkan banyak daripada mereka dan sebagainya, ataupun ada banyak di kalangan mereka ini yang baca Quran tadi, ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, dan ada antara mereka yang bila baca menyebabkan mereka ini lebih derhaka dan lebih engkar. Nanti kata kesimpulannya ditujukan kepada golongan manusia, golongan yang tak nak belajar ataupun yang tak nak amal. Kan tak nak belajar, nanti kan banyak tahu, banyak pula kena buat, dia tak payah belajar. Itu keputusan jahil tadi itulah. Boleh jadi juga teguran Allah, katakanlah wahai Muhammad, pada golongan-golongan ni mungkin barangkali sama ada golongan yang memang kufur, yang kedua golongan yang engkar perintah Allah, yang ketiga golongan yang kufur nikmat, yang keempat golongan yang tak nak belajar, tak nak amal. Jadi boleh jadi yang satu ni je kufur, 2, 3, 4 orang beriman pun boleh masuk dalam kategori dalam kategori ini. Jadi itu istilahnya. Jadi kena hati-hati. Bukan sekadar sebut, oh tak apalah, bukan aku kot, aku beriman ni, belum tentu. Mari kita nampak pandangan kita beriman, tapi boleh jadi kufur. Mari kita lihat seterusnya. Ayat yang kedua Allah sebut. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La, tu nak menafikan dekat situ. Tidak. Dikata sekali-kalilah tak akan sembah. Kan? Artinya Nabi sebut kat sini sekali tak akan sembah dan sebagainya. La a'budu. Katakan kepada mereka bahawa aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Arti kata di sini golongan musyrik dia percaya kepada Allah yang menciptakan, tapi dia tak sembah Allah. Dia buat benda lain dan sebagainya. Dan Allah suruh Nabi yakinkan kepada mereka, aku takkan ikut seperti kamu. Takkan ikut. Satu, kita lihat kalimah ta'budun hujung tu. Ni dah ya, saya padam. Atas ni saya padam. Kita lihat kalimah seterusnya. Kalimah ta'buduna. Okey. Asal kalimah daripada abdun. Asal kalimah abdun. Ta'budun, abada. Artinya hamba lah. Hamba. Hamba abdi. Tu. Abdun tu hamba lah. Kita Melayu hamba abdi. Dua-dua kita ambil. Hamba pun ambil, abdi pun ambil. Kan? Sama lah tu. Okey. Baik. Dalam surah Al-Kafirun ni kita lihat. Setiap ayatnya ada berkaitan, ayat ada 4 kali diulang. Kan? Dan ayat kedua, dari kalimah a'budu, ta'budu. Yang ketiga, ayat ketiga, abiduna, a'budu. Keempat, abidun, abadtum. Kan? Abada. Ulang balik, abidu, abud, tindi ulang-ulang. Itu asal kalimah. Cuma dalam bentuk wazan yang berbeza. Okay? Di segi bahasa, erti kata kalimah abadan ni hamba. Allah nak tujukan kepada soal menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Erti kata dalam ayat ini disebut tentang kalimah abdun ini ataupun abidu dan sebagainya. Erti kata surah ini Allah nak ingatkan kita berkaitan tentang bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri.
Okey. Kepada Allah. Sebab jangan ingat bahawa kufur ni je tak. Orang beriman sembah Allah. Orang kufur nikmat sembah Allah juga. Yang tak nak belajar pun sembah Allah juga. Sebut kalimah tentang abadah ni. Okey, baik kita lihat. Allah nak bagi tahu. Okey. La a'budu ma ta'budun. Kata Nabi sebut, aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Baik, bagaimana ketaatan pada Allah ni? Dalam sebahagian tafsir letak ada 5 syarat. Ada 5 syarat hamba kepada Allah. 5 syarat hamba. 5 syarat hamba Allah lah. Okey, baik. Apa yang pertama? Seorang hamba mesti ada perasaan taat. Apa taat? Taat lah, patuh. Okey? Taat ataupun patuh. Dan kepatuhan kita kepada Allah tak ada kompromi. Tak boleh. Ya Allah, janganlah suruh ngaji sekarang. Aku ni nak cari duit ni. Kan? Dan waktu nak cari rezeki tu, mengaji dulu pagi-pagi. Kan? Nak puasa ke? Macam, alah, susah lah ada. Syarat yang pertama, hamba mesti taat dan patuh kepada perintah Allah. Kalau kita langgar, jatuh kepada yang kedua tadi. Engkar perintah Allah. Kan? Itu sebab dia sebut kalimah abdun, hamba ni. Tak budun. Bagaimana keadaan kita hambakan kepada Allah SWT. Okay? Syarat pertama, mesti patuh. Yang kedua, untuk orang yang beriman, dia mesti ada perasaan hubbun. Apa hubbun? Cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Okay? Sepatutnya beriman kena cinta lebih kepada Allah. Okay? Contoh kita lihat. Dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah pada ayat ke-165, iaitu pada halaman ke-25. Jadi kita lihat. Okay. Syarat yang kedua, orang yang mengaku hamba kepada Allah kena meletakkan cinta kepada Allah sungguh-sungguh. Kan? Dia tak bolehlah nak engkar perintah Allah. Yang pertama ni ketaatan tadi mesti ketaatan yang paling tinggi. Walaupun kita ada pemimpin, kita ada ibu dan ayah, tapi ketaatan lebih Allah pada Allah tu lebih utama. Okay? Kalau kata kita meninggalkan taat kepada Allah, kita engkarlah jatuh kufur. Baik, yang kedua, mesti ada perasaan hubbun, cinta. Rujuk Al-Quran, halaman ke-25. Ayat ke-165. Wa minan nas, kata Allah, ada di antara manusia itu. Kalau gunakan kalimat an-nas, ada sebahagian manusia itu, kata Allah, ada antara manusia itu, kata Allah, may yattakhidhu min dunillah, yang dia telah mengambil selain daripada Allah, andada, sebagai sekutunya, sebagai penyembahannya. Yuhibbunahum kahubbillah, dan dia cinta pula sekutu tadi macam mana dia cintakan kepada Allah. Itu disamakan. Disamakan. Okey? Sekutu ni boleh jadi kadang-kadang manusia juga. Jadi Allah tegur, walladzina amanu, sepatutnya orang yang beriman ini asyaddu, lebih dahsyat, lebih kuat, hubban lillah, cintanya kepada Allah. Kita cintakan suami, boleh cintakan suami tapi kerana Allah. Kan? Cintakan sahabat karib kita, baik kita boleh. Cintakan mereka kerana Allah. Kan? Jangan berlebih-lebihan. Okay? Sampai kita engkar perintah Allah, itu tak boleh. Itu sebab yang kedua, mesti ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat. Okay? Yang ketiga, seorang hamba Allah kena meletakkan yang ketiga, tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Apa tawakal?
serahkan diri urusan kita kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam Quran banyak kita bersebut tawakal tu 'ala Allah, tawakal. Tawakal juga tanda ketaatan kita kepada Allah. Tawakal juga syarat kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kemampuan untuk buat benda pun. Cumanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ditawakal tu penting. Dalam Quran banyaklah kalimah tawakal. Okey, itu tentang yang ketiga. Yang keempat, syarat kita nak buat perintah Allah. Yang keempat, mesti ada ikhlas. Keikhlasan. Okay. Status hamba tak budun. Kalau sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan beribadat kepada aku. Jadi memang tugas kita manusia beribadat kepada Allah, tak budun ni. Illa liya'budun, kena beribadat kepada Allah. Dan mendapat ibadat ni mesti ada ikhlas. Jangan kata kita petikaikan, ya Allah, aku dah solat dah. Aku dah buat duha dah. Kenapa ujian macam ni lagi? Tak adil dah. Ada benda lah ajarkan kepada kita. Tu syarat ikhlas. Okay? Dan yang kelima, mesti kita tahu status kita. Status sebagai hamba. Sebab dalam ayat ini, surah Al-Kafirun ini, Allah tujukan kepada golongan yang kufur, seterusnya kalimah berkaitan tentang hamba. La a'budu ma ta'budun. Aku takkan ikut, aku takkan sembah, takkan jadi hamba macam mana yang kamu buat. Arti kata, ada golongan yang tak sama dengan Nabi buat. Arti kata, Nabi buat lain, dia buat lain. Dia macam tu. Okay? Nabi suruh buat lain, dia buat lain juga. Itu kenang cerita ni lah. La a'budu ma ta'budun. Seterusnya, wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan bukanlah, dan apa kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Nanti kata orang tu pun tak ikut juga apa yang Nabi buat dan sebagainya. Cuma di sini ada perbincangan para ulama, ulama tafsir berkaitan tentang kalimah ma, sama atas tadi, la a'budu ma wala antum a'abidu ma. Kenapa tak sebut man? Sebab cerita tentang kafirun tak? Kenapa digunakan kalimah ma? Kita lihat kat sini. Dalam perbincangan para ulama tafsir sebut, kenapa dalam surah Al-Kafirun digunakan man? Arti kata la a'budu man, macam tu. Aku tidak akan ikut sembah apa seseorang tu sembah, ataupun wala antum a'abidu naman. Okey, kita kena ingat dalam bahasa Arab, bila kalimah ma merujuk kepada yang tak bernyawa. Tak bernyawa. Okey. Man rujuk kepada yang bernyawa. Bernyawa. Yang tak bernyawa ni macam ni lah, whiteboard ataupun apa-apa sebagainya. Okay? Kereta, rumah. Kalau man ni bernyawa, rujuk kepada orang lah. Kan? Orang, siapa, sebagainya. Tapi bila Allah sebut dalam ayat ni, la a'budu ma wala antum a'abiduna ma. Okey. Para ulama tafsir kata dia merujuk kepada perbuatan sembahan tadi. Pada perbuatan tu, bukan pada individu. Sebab kalau individu yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tak akan petikaikan, kenapa aku kena solat Kenapa kena puasa kan? Sedangkan tugas kita buat dia amal ibadat tadi. Sebab kita manusia. Allah perintahkan manusia untuk beribadat kepada Allah. Apa juga perbuatan ibadat tadi rujukan kepada Allah SWT. Okay? Itu sebab kenapa digunakan ma ni? Sebab nak merujuk kepada perbuatan sembahan tadi. Bukan pada individu.
pada perbuatan. Okay? Nak rujuk kepada perbuatan. Perbuatan sembahan tu. Kan? Sembahan. Perbuatan ibadat ni lah. Perbuatan sembah ataupun ibadat tadi. Perbuatan ibadat tadi. Itu yang dinisbahkan pada kalimah ma tadi. Okay? Bukan kalimah man dan sebagainya. Alright. Dan la pada awal tadi, la a'budu tu artinya sekarang lah. Okay? Sekarang, bukan waktu akan datang, sekarang. Ayat yang kedua tu berkaitan tentang keadaan sekarang. Okay? Yang ketiga, wala antum a'biduna ma'abud. Okay? Kalau gunakan kalimah a'biduna, isim fa'il. Dia boleh merujuk kepada, dan Quran sebut, dan aku dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ketika kata boleh cerita tentang zaman dulu, zaman sekarang dan akan datang. Okay? Ketika kata apa yang mereka buat ni tak sama dengan Nabi buat. Sama ada dulu ke zaman Nabi ataupun sekarang ni zaman kita akan datang juga. Kita tak ada dah. Sama aja kata Nabi. Tu sebut sebagai antum abidu nama a'bud. Okay, itu kalimah abidun. Okay. Dia isim fa'il, pelaku, penyembah tadi. Okay. Dan ma tadi itu selesai. Jadi ayat yang 3 atas ni berkaitan tentang masa lepas dan juga masa sekarang. Okay, masa sekarang juga masa depan lah. Okay. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan cerita dulu. Dan aku, kata Nabi, dan bukanlah aku ini ana abidum ma abattum, penyembah apa yang kamu sembah. Nak katakan bahawa Allah pelihara Nabi. Nabi tak pernah sembah berhala pun. Tak pernah sembah apa-apa pun. Tu cerita kat situ. Okay. Dia kata, kalau kata ada yang ego sekian, kena lihat. Nabi tak buat pun macam tu. Tu kata. Okay. Kalau perhatikan Nabi untuk bagi tahu yang Nabi tidak pernah sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kelima, ulang balik nak tekankan ke sini. Okey, sama. Nak tekankan berkaitan tentang masa hadapan. Dalam ilmu tafsir, apabila ayat tu diulang kali kedua, 3, 4 dan sebagainya, menunjukkan penegasan. Macam surah Ar-Rahman lah. Diulang 31 kali ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak ingatkan kita ni manusia, apa lagi kurniaan daripada Allah? Apa lagi pemberian daripada Allah? Hai jin dan juga manusia yang kamu nak dustakan. Dekat situ. Okay. Tadi ada hal yang lain lah berkaitan tentang cerita bab dalam surah Ar-Rahman tu. Baik, tu sekadar asasnya. Dikata, Allah ingatkan balik. Dan hujung kat situ, kalau nak buat apa, buat apalah. Nabi sebut, Allah sebut, lakum dinukum waliyadin. Dan untuk kamu, agama kamu. Dan untuk aku, agama aku. Dan di sini ada sedikit perbincangan. Okay, dia tutup kat situlah. Baik. Ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Kebiasaannya dalam struktur bahasa Arab, okay, kebiasaannya, sepatutnya dia akan jadi berkaitan tentang dinukum lakum, agama kamu, dinukum, hukum lakum, dinukum lakum, untuk kamu, agama kamu untuk kamu. Sepatutnya macam tu, kan? Tu kalimah biasa dalam bahasa Arab. La ni dia akan letak selepas perbuatan tu. Lepas apa keadaan dan sebagainya, itu biasalah. Tetapi Al-Quran mendatangkan kemukjizatannya. Apabila kalimah khusus ini diawalkan. Lakum ni diawalkan di sini. Lakum dinukum. Nak menunjukkan berkaitan tentang ini eksklusif. Exclu. Tinggal L pula. Okey.
eksklusif. Okey. Nak menunjukkan eksklusif erti kata di sini pengertiannya hanya untuk kamu. Jadi hanya. Ada istilah hanya. Ini eksklusif ni. Okey. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Iyyaka na'budu. Patutnya na'budu iyyaka. Tapi dalam Quran Allah awalkan iyyaka erti kata hanya Allah lah tempat kita sembah. Okey. Disebut ini juga penghujungnya Allah sebut lakum dinukum. Hanya untuk kamulah agama yang kamu buat tu. Arti kata apa yang kamu sembah dan sebagainya itu untuk kamu saja. Kan? Waliyadin dan untuk aku agamaku, yakni Islam. Itu eksklusif tu. Okey. Arti kata cara hidup kamu untuk kamu sahaja. Kan? Bukan kata sama tak tu cara hidup kamu. Dan tak pernah arti kata Nabi tak nak ikut pun mereka dan sebagainya. Itu kalimah khusus dan sebagainya. Patutnya dalam bahasa Arab dinukum lakum dini wali, kan untuk aku agamaku. Tapi Allah awalkan lakum dan waliya tu nak menggambarkan eksklusif. Hanya bagi kamu itu cara hidup kamu. Dan hanya untuk aku ni cara hidup aku, Islam. Tu din tu merujuk kepada agama Islam. Erti kata Allah bagi isyarat kat sini bagaimana Nabi juga berdakwah nak terangkan bahawa selesailah dia kata aku dah dakwah dah dekat Mekah ni 13 tahun, aku nak berhijrah ke Madinah. Dan tak korang lah kan. Nak ikut tak nak ikut dah. Dia macam tu. Tu kalimah tadilah berkaitan tentang surah Al-Kafirun. Jadi bila kita baca, okey, kita baca jadi kita kena ingat sungguh-sungguh. Bukan kata kita terlepas daripada perintah ni tak, kita kena ingat peringatan bersama-sama. Sekalipun kita dah beriman lama, kita dikhawatiri takut jatuh dalam 4 golongan yang dimaksudkan tadi. Kan yang pertama, confirm lah kita tak ikut. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, boleh jadi jatuh. Sama ada orang yang engkar perintah Allah, orang yang kufur nikmat, maupun golongan yang tak nak belajar ataupun tak amal, boleh jadi macam itu. Jadi, Allah ingatkan kita jangan sampai gelaran ni jatuh kepada kita. Na'udzubillah. Sebab itu kita digalakkan untuk baca kadang-kadang 4 kul, 3 kul. Kan? Itu sebagai penguat akidah kita. Okay? Penguat akidah kita. 4 kul ni 2 surah Makiyah, 2 surah Madaniyah. Kan? Surah Al-Kafirun Makiyah. Surah Al-Ikhlas juga Makiyah. Surah An-Nas dan juga Al-Falaq Madaniyah. Jadi 4 surah ni penguat. Okay? Sebab itu ada pandangan. Ada pandangan dalam ulama tafsir, surah Al-Kafirun juga dipanggil surah Al-Ikhlas. Nama lain dia. Al-Ikhlas dia tahu kalau Allah Ahad lah. Tapi Kafirun juga nama lainnya surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Dalam ni nak menunjukkan keikhlasan hamba tadi beriman kepada Allah. Tu ada pandangan kata. Okay? Sebab nama-nama surah ni banyak. Cuma yang diperkenalkan kepada kita surah Al-Kafirun merujuk kepada ayat yang pertama tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Cuma kita tak tahu apa pengertian khusus ataupun siapa golongan tertentu ni. Wallahu a'lam. Kita boleh beranggapan sedemikian. Boleh jadi golongan yang kufur, boleh jadi golongan yang engkar, boleh jadi golongan yang kufur nikmat, boleh jadi golongan yang tak nak belajar, tak nak beramal. Sebab cerita selepas tu berkaitan tentang ibadat, tentang status hamba. Jadi selesai dah pengajian harfiah kita pada kali ini. Surah yang ke-109. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Bila ada, panjang nanti. Tak ada, Alhamdulillah. Okey. Lepas ni saya akan bersambung di surah Al-Islah pula lepas ni. Okey. Jadi kalau ada soalan, tak apa, boleh simpan. Nanti bulan hadapan kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan. Minggu depan lah. Kan 27 minggu depan. Jumpa lagi insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Awal bulan 3 insya-Allah. Sambung surah seterusnya. Harap-harap dapat habis kot
sebelum Ramadan ni sempat ke? Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Surah hadis, mari kita ulang semula surah tertentu. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada semua ibu-ibu, akak-akak, acik-acik yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan mudah-mudahan Allah menambahkan kefahaman kita berkaitan tentang pengisian ataupun kefahaman tentang surah Al-Kafirun ini. Saya ulang kembali berkaitan tentang kafirun tadi. Kalau yang kedua berkaitan tentang hamba, tentang abdun, abidun. Okay. Jangan pertikaikan apa-apa sebab kita hamba Allah. Allah yang mengaturkan kehidupan kita. Allah bagi rezeki kepada kita ikut aturan Allah SWT. Dan kita ikutlah cara Nabi SAW. Mudah-mudahan sama seperti yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini, surah ini amat penting bagi kita untuk kita ingat sungguh-sungguh. Berkaitan tentang tata hidup baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi. Kita tutupkan dengan doa sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirani bikaramatil Qur'an wa rafa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir anna sayyiatina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.